Assalamualaikum, selamat malam. Saya risau tersebut selamat pagi. Anda bersama dengan Haiza dan juga Muaz menonton Breakfast at 9 PM tentunya di NTV 7 ya. Betul, minggu yang kedua kita bersama dengan anda. Terima kasih sekali lagi. Kalau ada yang baru saja menonton kami, salam perkenalan, kolaborasi antara Cool FM, AG Haiza dan juga Muaz di sebelah pagi setiap hari Isnin hingga Jumaat. Kali ini kita bersama dengan NTV 7, anda saksikan 9 malam. Okey, dan pastinya juga tadi bersama dengan kita semua, saya pasti semua dah dengar perutusan daripada Perdana Menteri kita berkenaan dengan apa yang dinanti-nantikan oleh semua rakyat Malaysia, dan yang telah dimaklumkan ialah perutusan khas Perdana Menteri pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di mana berlaku pada hari Rabu nanti tepat jam 12.01 dan pastinya pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ini melibatkan Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan termasuk Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Johor, Sabah dan juga Melaka ya. Baik, selain daripada itu juga PKPB selama 2 minggu juga akan dikenakan di Pahang, Perak, Kedah, Negeri Sembilan, Terengganu dan juga di Kelantan, dan PKPP selama 2 minggu akan dikenakan di Sarawak dan juga Perlis ya. Selain daripada itu juga untuk yang berada di negeri yang dikenakan PKP ini tidak dibenarkan sama sekali untuk merentas daerah dan juga merentas negeri. Dan untuk anda yang nak memandu keluar daripada rumah, hanya dibenarkan 2 orang saja dalam satu keluarga ataupun dalam satu kereta untuk keluar. Jadi ini bermakna untuk anda yang berada di negeri-negeri yang disebutkan oleh Haiza tadi, kita akan merasai seperti mana PKP yang pertama pada awal hari itu. Betul. Jadi kita rasa semua dah biasa dah. Cuma ikut apa yang telah disarankan oleh kerajaan. Okey, dan pastinya juga kepada anda yang nak komen ya, yang nak berikan segala pandangan bersama dengan kami, boleh saja hantarkan WhatsApp anda di talian WhatsApp Cool FM 017-276-5656, dan Muaz boleh menonton kami juga secara live di Facebook Cool FM. Okey, dan selain itu juga untuk anda yang bersama dengan kami kan, Isnin sampai Jumaat, AG, Haiza dan juga Muaz dah tahu dah antara topik yang kami bawakan adalah isu-isu semasa. Betul. Jadi minggu yang lalu, iaitu pada hari Rabu, kita telah membawakan satu isu mengenai banjir. Ya. Kita semua sedia maklum beberapa negeri telah pun mengalami banjir yang ada di setengah kawasan agak teruk. Akan tetapi fokus kita pada hari ini, apa khabar agaknya student-student yang terkandas oleh kerana banjir? Okey, dengan mengambil tajuk ya, pelajar yang apa orang kata terkandas di kampung ketika bencana banjir. Kita tahu waktu itulah susah kita nak dapat akses internet. Siswa musim banjir lah sekarang ni kalau kita nak panggil, dan memahaminya lebih senang sekali. Internet capaiannya memang agak susah. Lepas tu elektrik mungkin sangat-sangat terhad. Dan kita panggil nak buat kerja tu mungkin keadaan yang memang tidak selesa langsung. Okey, jadi perbincangan kami di Cool FM pada waktu itu, iaitu hari Rabu yang lepas, kita menerima ramai pemanggil, antaranya daripada pelajar-pelajar itu sendiri, berkongsikan bagaimana kesukaran mereka untuk berdepan dengan assignment, nak buat peperiksaan akhir semester. Sebab benda ni sebenarnya viral di Twitter apabila ada student-student yang mengeluh oleh kerana lecturer mereka tak faham mereka. Okey, jadi jom sama-sama kita saksikan VT ini. Sekejap lagi kita akan bercerita panjang tentang tajuk kita hari ini. Kan dulu masalah-masalah banjir ini, kemudian nanti mungkin akan bercerita mengenai assignment dan sebagainya. Cuma kesukaran itulah, kita sedia maklum dari segi mungkin buku rosak, komputer mungkin juga dah tak boleh nak digunakan. Jadi bagaimana agaknya pelajar-pelajar kita sedang mendepani masalah ni? Apa yang mereka sedang lakukan dan bagaimana pula perancangan di sudut pensyarah, dan tidak terlepas juga YDP, wakil-wakil pelajar ni. Mungkin mereka pun ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada pelajar-pelajar yang sedang terbabit dengan banjir ni. Ya, itu dia Muaz yang kita borakkan di Cool Talk Cool FM pada hari Rabu yang lepas bersama AG, Haiza dan juga Muaz, dan kita panjangkan lagi secara visual tentunya di Breakfast at 9 PM dengan tajuknya siswa yang dilanda bencana banjir sekarang ini, dan ramai juga yang meluahkan perasaan yang tweet dekat Twitter berkenaan dengan lecturer masing-masing sebenarnya. Okey, jadi kalau kita hanya baca di Twitter, kita tak tahu apa yang berlaku, situasi sebenar pelajar-pelajar tersebut, kita rasa macam tak lengkap.
tahap. Jadi mungkin pelbagai persoalan kita dapat kita rungkaikan pada hari ini kerana kita akan bersama dengan salah seorang pelajar yang juga sekarang ini difahamkan mereka pelajar ini berada di PPS di Temeloh, Pahang, Pusat Pembinaan Sementara, iaitu kita ada Muhammad Syami Mokhtar yang merupakan pelajar UiTM Puncak Perdana. Hello, kita bersama dengan Syami sekarang ya? Yap. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Syami, apa khabar Syami bersama Haiza dan juga Muaz sekarang ni? Kita nak teruskan dengan perbualan kita lah. Nak tanya juga bagaimana ataupun boleh anda update sikit tentang situasi di tempat anda sekarang? Okey, situasi sekarang alhamdulillah air nampak semakin surut. So kat sini alhamdulillah. Okey, dan difahamkan awak berada di pusat pemindahan sementara. Mungkin di mana lokasinya dengan lebih detail boleh dikongsikan? Di sini di Dewan Abdullah Kia dekat Kerbau. Okey. Dan ini adalah visual gambar di mana rumah yang dinaiki air dan ini adalah kawasannya pusat pemindahan sementara ni. Ya, PPS ya. Syami, mungkin sekarang ni pelajar-pelajar menghadapi masalah kesukaran untuk nak hantar assignment, video call dan sebagainya. Mungkin di PPS itu sendiri difahamkan ada penggunaan elektrik yang digunakan secara terhad. Ya. Kan? Ya. Bagaimana? Kira tentang tu, kiranya sebelum tu saya dah tanya ke kawan macam mana saya nak handle benda ni kan. So kawan-kawan cakap PM satu-satu lecturer kiranya beritahu situasi saya sekarang. So saya PM lah semua lecturer yang ada. So alhamdulillah kiranya lecturer saya semua memahami dan kiranya ada yang submisi yang terdekat ni dia bagi extend lah. Okey, so tak ada masalah lah kalau dia extendkan pun ya? Kira tak ada masalah. Okey. So Syami, dalam keadaan sekarang ini kalau kita lihat kemah yang disediakan pun bukanlah orang kata besar sangat, tetapi dalam tu Fahmi sendiri duduk berapa orang? Sorry, Syami duduk berapa orang? Saya duduk dalam 4 orang. 4 orang maksudnya termasuk siapa? Masuk mak ayah saya. Oh, okey. Dan bagaimana dari segi pengguna elektrik? Kita nak tahu juga nak charge handphone, nak charge laptop dan sebagainya. Mungkin awak sendiri ada bekalan power bank yang banyak untuk capaian internet dan sebagainya? Betul. Ke situ dia ada sediakan power supply and memang ada kat situ ada plug. So semuanya kemudahan cukup lah. Dan semua sekali. Dan dikabarkan pukul 9 suku lebih kurang macam tu memang elektrik akan dipadamkan ke macam mana? Tak padam. Dia semua light off lah untuk semua tidur dah. Kalau tak ada sana tu dah tengah-tengah tu pukul 10 Okey. Jadi dari segi ialah pembelajaran awak semua walaupun dah diberikan rehat sementara oleh pensyarah-pensyarah tu, mungkin dari segi kelengkapan di sana tu mungkin boleh dikongsikan bagaimana dengan pelajar-pelajar yang lain. Adakah mereka kat sana belajar macam biasa? Ada satu sudut di PPS tu sendiri disediakan untuk pelajar-pelajar nak buat ulang kaji ni? Kat situ rasa kalau yang student yang sudah saya rasa saya seorang je kot. Oh, okey. Alright. Jadi, so Syami yang pelajar universiti saya seorang je kat situ. Pelajar universiti, okey. Jadi Syami memang belajar dekat dalam kemah tu sendiri? Saya tak kiranya saya cakap lecturer, saya tak dapat hadir. Lecturer tu dah record awal-awal lah. Okey. Jadi dapat nanti saya akan pengecualian. refer balik. Dapat pengecualian. Okey. Jadi saya rasa satu pemahaman yang baiklah antara toleransi bersama dengan student juga lecturer. Kiranya awak tak ada masalah. Awak ambil course apa ni, Syami? Saya ambil information system. Apa? Communication system? Information system. IT? IT. Okey. Dan kita nak ucapkan tahniah jugalah dalam pada awak sama-sama melalui saat sukar ni. Yang kita tahu awak juga antara sukarelawan ya Syami? Tu dia kalau tengok. Tak, saya rasa dia tengah cakap tu sambil-sambil tu dia tengok muka sendiri kat TV. Saya lah tu. Tapi yelah benda-benda yang awak buat ni saya rasa inilah bekalannya apabila seorang pelajar dah biasa dengan sukarelawan. Jadi bila menghadapi situasi macam ni, satu perkara yang mudah untuk mereka lakukan. Boleh diatasi, tak ada masalah ya. Baik. Syami, mungkin kata-kata semangat kepada semua siswa-siswi yang menghadapi situasi yang sukar sama macam awak. Silakan. Kiranya dalam masa sekarang memang ujian besar, so kita kena hadapi dengan sabar and jangan give up.
Alright. Sabar baik. dan jangan give up Alright. Okey Syami, terima kasih banyak. Boleh kirim salam juga dari kami kepada seluruh keluarga dan mereka yang berada di sana ya. Alright, insyaAllah. Baik, terima kasih Syami. Itu dia antara pelajar UiTM Puncak Perdana ya, berada Alright. di Temerloh Pahang. Baik. Terima kasih Syamil sekali lagi ya. Ucapan terima kasih kita ucapkan juga kepada semua frontliner kita Betul. yang bertungkus lumus menjaga mereka di pusat pembinaan sementara itu sendiri kan. Bukan senang Haiza. Betul. Maksudnya masing-masing keluarga nak menjaga keluarga masing-masing Ya. dan frontliner kita menjaga mereka semua kan. Orang kata sekarang ni bencana atas bencana lah Ya. Muaz dengan COVID-nya, dengan banjirnya, tapi kita tahu mereka sangat kuat dan kita kena terus bagi semangat kepada mereka. Baik, sekejap je lagi kita akan cuba menghubungi juga pelajar yang kabarnya mereka ni kembar dan ada cerita juga daripada mereka. Dan mereka dah ada di talian dan kita akan sembang lagi nanti ya. Baik, untuk anda jangan ke mana-mana, semuanya di Breakfast at 9 PM. Breakfast at 9 PM di MTV7, siswa musim banjir, apa khabar agaknya? Ini antara topik yang kita bawakan di Cool FM pada hari Rabu yang lepas. Sebab apa Aizah? Kita selalu memfokuskan orang yang banjir ni bagaimana keadaan keluarga, bagaimana keadaan kampung dan juga rumah. Tapi kita terlupa bahawa pelajar-pelajar kita sedang menghadapi satu situasi yang getir. Betul. Apabila mereka kena buat assignment, mereka kena ada online class dan juga ada juga difahamkan mereka ni sedang menghadapi ujian akhir semester. Sebab ni pun dah hujung tahun. Dah masuk tahun baru dah Muaz sebenarnya. Okey, dan kita nak bawakan kepada anda satu berita di mana kita ada terbaca internet slow ketika banjir, siswi kembar cari jalan ikuti kelas online di beranda rumah. Wow. Ini cabaran yang ada tu tak mematahkan semangat dia orang pun. Jadi kita dah janji tadi kan, kita bersama dengan kembar ni namanya Mariana dan juga Mariani Ismail ya. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Ya, dari itu dia. Pasir Mas Kelantan sekarang ni kita difahamkan jadi Mariana, Mariani yang mana satu ni? Supaya mudah, muka hampir-hampir sama dua-dua ni, memang Kembar kembar kan, ya. Nasib baik dia pakai tudung yang berbeza. Dia pandai. Ya. Kalau dia pakai tudung merah ni. Yang mana satu Mariana, mana satu Mariani ya? Okey, saya yang tudung pink, Siti Mariana. Okey, tudung pink Mariana, tudung merah Mariani ya. Okey. Baik, Kita alright. takut kita confuse. Okey. Baik. Jadi kepada adik kita berdua sekarang ini yang sedang orang kata ialah sama-sama juga melalui keadaan banjir di tempat anda. Tapi bila dikabarkan benda ni sebenarnya ataupun banjir ini tak menjadikan satu masalah pun buat awak berdua. Boleh tak kongsikan bersama dengan penonton-penonton Breakfast at 9 PM ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Betul saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak NTV7 dan Breakfast at 9 PM kerana menghubungi kami. Sebenarnya kami tak expect pun yang gambar yang kami upload tu mendapat perhatian daripada ramai pihak. So saya sangat bersyukurlah sebab ramai rupanya di luar sana yang mengambil berat tentang kami, bagaimana kami susahnya untuk belajar ketika banjir, tambah-tambah lagi musim online. So memang sangat-sangat mencabarlah bagi kami. Wow, kalau kita lihat pada gambar yang dikongsikan ini, itulah dia beranda yang dijadikan tempat untuk belajar, capaian internet yang paling kuat sekali. Betul Mariani, kat situ adalah satu-satunya tempat internet yang paling kuat. Dekat belakang ke semua dah tak dapat dah? Sebenarnya kalau dalam rumah tu memang terus dia punya connection. So kami cuba untuk pergi ke luar rumah untuk dapatkan lagi internet yang lagi baik. Punya kreatif lah kami buat. Baik, tapi itu gambar yang beberapa hari lepas, betul tak? Tapi kalau sekarang ni bagaimana keadaannya? Dah semakin surut? Sekarang ni alhamdulillah air dah masuk surut paras buku lali. Alhamdulillah. Okey, satu soalan lah Aizan nak tanya pada adik kita sekarang yang berada kat Kelantan ni. Adakah memang wajib yang di Kelantan ni, orang yang berada di Kelantan ni memang kena ada persiapan macam perahu tu memang kena ada dekat rumah? Betul. Kalau macam Kelantan, Pantai Timur, especially Pantai Timur memang dah terkenal dengan musik dan juga banjir. Kalau kita orang ahli kampung ni,
memang merupakan pengangkutan utama adalah perahu ketika musim banjir. So memang dah siap sedialah dengan motor boat apa semua. Prepare untuk pergi ke luar. So, tak ada masalah lah. Itu preparation diorang sedari awal ya. Dari segi permasalahan yang mungkin kita semua sudah maklum lah, kembar, adakah tempat belajar ni di tempat yang sama? Adakah dalam satu kelas yang sama? Sebab kita tahu internet slow, lepas tu nak tunggu waktu tu, ialah akak dululah, adik dululah, nanti dah terlepas dah kelas online-nya. Itulah akak lah, adik nak masuk. Macam mana? Adakah kelas yang sama ni? Kita orang sama fakulti tapi lain-lain course. Okey. Bioteknologi makanan dan saya fisik gunaan di Fakulti Sains dan Teknologi UST. Jadi kalau kita lihat ni daripada segi sebab dia memang mencari, dia berusaha Muaz untuk mendapatkan capaian internet, untuk terus continue belajar dan sebagainya, so tak ada masalah kan. Tapi macam mana dengan keluarga, ibu bapa yang lain, Dek? Kalau sebenarnya sejak daripada mula kelas online ni, kami memang keluarga abah terutamanya, memang abah dia banyak lakukan inisiatif untuk membantu kami dalam proses pembelajaran online. Bagus. Tempat lah, tempat lah. Okey. Banyak bagi support lah. Dia faham yang kita orang stres online. Ya. Kita semua sudah maklum bahawa pelajar-pelajar ni pun sebenarnya stres tau. Yelah, bila kita nak belajar tapi capaian internet tu tak berapa laju, memang sangat stres. Dan kalau kita lihat, ada tak menghantarkan komen-komen lah. Maksudnya dekat grup-grup ni, pensyarah tu tak faham lah, pensyarah ni tak faham lah. Ataupun pensyarah awak semua okey. Ya? Nak A kan? Semua okey kan? Macam mana? Mariani? Okay, kalau saya, Alhamdulillah, saya bagi tahu dekat lecturer yang internet kat rumah saya dulu. So, dia bagi tahu kalau ada apa-apa masalah, inform kat dia. Mungkin dia akan bagi pelonggaran untuk jawab kuis ke test ke. So, Alhamdulillah banyak lecturer yang ambil berat lah tentang kami. Tanya apa macam mana lain. So, saya sangat bersyukur lah. Okey. Jadi, tahniah kepada lecturer ataupun pensyarah di USIM yang sedia memahami apa yang berlaku. Saya rasa mungkin dengan apa yang kita lihat ini, inilah dia toleransi dan juga kerjasama yang begitu erat sekali dalam kelas dan juga bersama dengan pensyarah, ya. Ya. Jadi mungkin apa harapan adik sendiri kan dalam keadaan sekarang ni, bila dah surut, mungkin nak cepat-cepat kembali semula ke? Macam mana? Betul. Sebenarnya memang harapan kami lah semoga kes COVID ni akan semakin berkurang dan semakin bertambah baiklah. Semoga kami dapat kembali ke kampus. Dan sekarang ni cabaran tu lagi besar disebabkan banjir. So kami doakanlah semoga semua dapat bersabar dan jangan putus asa untuk teruskan pembelajaran kelas online itu. Baik. Kita semua dapat belajar dengan lebih betul. Okey, baik, terima kasih sekali lagi kepada Mariana dan juga Mariani. Okay, salam kepada semua ahli keluarga yang berada di sana. Terus kuat, awak menjadi semangat kepada siswa-siswi yang sekarang ini mungkin menghadapi musibah yang sama juga. Betul. Ya, tiada yang mustahil dalam dunia ni. Kita dah lihat pun pelajar ada yang sampai panjat ke atas pokok untuk mendapatkan capaian internet yang baik. Yang paling penting jati diri kita. Nak belajar ataupun tidak. Jaga diri Jaga diri. Terima kasih, Dek. Kirim salam pada keluarga ya. Ya, sama. Terima kasih. Ya, yang paling penting Muaz, mereka ni beruntung kerana mempunyai family. Terutama tadi dia kata ayah dia yang sangat memahami, bagi support dan memang adik-beradik saya kira ni support sistem yang sangat baik lah. Baik, tadi kalau kita lihat kita dah bersama dengan pelajar. Jadi bagaimana pula dengan pensyarah? Apa sebenarnya masalah yang berlaku pada pensyarah ni dan apa situasi yang mereka kena uruskan pelajar-pelajar yang sedang menghadapi banjir ni? Ya, Breakfast at 9 PM, NTV 7. Bersama lagi dengan Haiza dan juga Muaz, tentunya Breakfast at 9 PM di NTV 7 dan kita bicarakan sekarang ini tentang siswa ataupun siswi yang bersama-sama melalui keadaan sukar iaitu banjir. Baik. Ya Muaz. Terima kasih untuk anda yang menonton juga live di Facebook kami Cool FM. Ada yang mengatakan komen katanya nice topik. Terima kasih juga. Kadang-kadang perbincangan ini kita membuka satu pemikiran yang lebih meluas mengenai apa yang berlaku. Bila banjir kita hanya fokus kepada keluarga. Bila banjir
fikir macam mana nak menyelesaikan masalah-masalah rumah yang ditinggalkan. Tapi kita terlupa pada pelajar-pelajar yang sedang menghadapi situasi yang sukar. Bayangkan kalau dalam 4 minggu langsung tak boleh nak pergi ke kelas, bila masuk balik dah tertinggal banyak dah sebenarnya. Masa ni adalah pensyarah paling penting kan. Ya, pendek kata ni kita panggil macam banyak gangguan lah sebenarnya Muaz. Baik, dan kalau tadi kita bersama dengan pelajar-pelajar yang mana melalui saat sukar ini ya, ada dekat PPS, ada yang berada di rumah juga. Tapi sekarang kita bersama dengan Prof Madya Dr. Muhammad Hakimi Teo Abdullah, iaitu Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Rembau Negeri Sembilan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor bersama dengan kita pada waktu ini. Jadi Doktor, kita dah dengar keluhan, luahan pelajar-pelajar kita. Overall pada hari ini mereka mengucapkan terima kasih kepada pensyarah yang sangat memahami. Jadi kini kita nak lihat pula benda ni viral di Twitter apabila ada yang mengatakan pensyarah ni tak faham dekat WhatsApp, suruh kita settlekan sendiri padahal dia sedang menghadapi banjir ni. Jadi dalam permasalahan ini di sebelah pensyarah pula, apa situasi yang dihadapi sebenarnya Doktor? Okey, bagi pendapat saya lah, ini pada pandangan saya. Okey, sebagai pensyarah, saya rasa kita patut meletakkan sifat prihatin pada tahap yang pertama lah. Lebih-lebih lagi negara dalam keadaan pandemik, sedang mengharungi pandemik COVID-19 kan. Ditambah lagi pula dengan banjir di sesetengah negeri kan. So saya rasa pensyarah harus prihatin dengan bertanya khabar situasi pelajar, bagaimana kan. Adakah pelajar sedang mengharungi banjir di kawasan sesetengah kawasan. So bagaimana dengan capaian internet. So saya rasa pensyarah harus prihatin dari segi itu. Selain daripada itu, saya rasa pensyarah juga harus menjadi seorang pendengar yang baiklah, di mana kita harus mendengar juga keluhan daripada pelajar, bukan dari segi, mungkin kita boleh lihat dari segi keseluruhan pelajar lah, apa masalah pelajar yang dihadapi oleh pelajar pada masa sekarang ini. Dan kalau kita lihat perkara ini ialah berikutan dengan keadaan cuaca di Malaysia. Memang kita tahu kan Doktor, hujung tahun je inilah cuacanya, keadaan cuacanya. Mungkin boleh kita tanya kepada Doktor sendiri, perlukah pandangan contoh kalau kita dirombak kembali tradisi semesta takwim di Malaysia ini? Kalau selalu hujung tahun mungkin boleh awalkan sedikit ke bagaimana? Kalau ikutkan sebab buat masa sekarang ni, kalau kita ikutkan, tak kira lah kalau dari segi fizikal ataupun maksud saya fizikal di mana pelajar harus kembali ke kampus secara face to face lah, di mana exam harus dilakukan secara face to face ataupun kuliah berlangsung secara face to face ataupun secara online kan. Kalau ikutkan online hanya berlaku ketika hari ini di mana COVID telah melanda seluruh dunia lah. Okay, termasuklah kita di Malaysia kan. Sebab itulah di mana kelas ODL ataupun dipanggilnya Open Distance Learning dilakukan pada hari ini. Kan? So kalau ikutkan takwim telah ditetapkan di mana setiap tahun, mana setiap awal tahun atau setiap hujung tahun telah ditetapkan oleh pihak bahagian high level akademik. Maknanya benda itu telah ditetapkan. Kalau nak di-adjustkan, dia akan efek segala-galanya lah. Ia juga termasuk dengan pengambilan pelajar kan. Kalau dilihatkan dengan pengambilan pelajar pada akan datang, di mana SPM telah ditunda kepada Februari kan. Di mana pengambilan ataupun kemasukan pelajar tetap sama. Tetap sama. Maknanya dia takkan ada ajakan di sana lah. Okey. Jadi sebab itulah kalau nak mengubahnya memerlukan satu plan yang betul besar lah, sebab ia melibatkan bagaimana perjalanan setahun di peringkat universiti itu. Jadi Doktor mungkin mewakili UiTM itu sendiri, bagaimana agaknya secara keseluruhan apabila banjir ini berlaku, bagaimana pihak UiTM sendiri menguruskan pelajar-pelajar kita yang terkesan akibat banjir ini? Okey, sebab itulah kalau dilihat pada tak silap saya sehari ataupun 2 hari yang lepas, di mana melalui prihatin UiTM sendiri telah mengadakan satu pasukan di mana melibatkan 15,000 sukarelawan yang sudi untuk membantu masa-masa banjir kan di serata negeri di Malaysia lah. Kan, di mana inisiatif yang diletakkan oleh pihak UiTM sendiri, di mana pihak UiTM terdiri daripada warga UiTM dan juga alumni UiTM yang akan turun padang untuk membantu masa-masa banjir. Tidak kira sama ada mereka daripada UiTM ataupun daripada mana-mana pihak, di mana kami sedia membantu. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Hakimi Teo Abdullah, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Rembau Negeri Sembilan. Terima kasih Prof. Doktor. Terima kasih. Alright. Baik, dan pastinya kita
mengharapkan kepada pelajar dan lecturer, janganlah orang kata benda ni berpanjangan. Jangan gaduh-gaduh kerana sebenarnya ada solusinya. Betul, dan apa yang dikongsikan melalui Twitter tu luahan hati pelajar. Jadi pensyarah pun kena terbuka untuk menerima segala kritikan, dan kita cari satu titik agar pensyarah dan juga pihak U serta pelajar-pelajar ni semua dapat disatukan, menguruskan dan juga memudahkan mereka yang terjejas akibat banjir ni, okey? Alright, dan untuk anda semua, besok kami akan kembali bukan di sini tapi di radio. Di Cool FM dengan tajuk yang menarik esok, okey? Alright, jadi kita jumpa lagi minggu hadapan. Breakfast at 9 PM di NTV 7.